Kenapa kita kena jadi kaya ni mesti ramai tertanya-tanya. Dan ramai juga yang kata, alah kita hidup ala kadar sudah lah kan. Kita hidup takat ni mampu dah lah kan. Boleh bayar tu, boleh makan sikit-sikit macam ni. Okey lah kan. Alright, baik. Dalam hidup kita, cuba untuk ada dua benda. Penerima dan pemberi. Macam saya pernah sebut dalam video sebelum ni. Penerima adalah siapa? Pemberi adalah siapa? Kita mula-mula hidup, mesti kita dalam keadaan penerima. Tak kira lah waktu kecil ke, waktu nak start up business ke apa ke, semua itu adalah merangkumi penerima. Alright? Dan kita nak mula bisnes pun, takkan kita nak bayar zakat dah kan? Maksud saya zakat pendapatan bisnes tu lah. Jadi, dekat sini, kita tukar kehidupan kita menjadi seorang yang memberi manfaat. Which is dalam kadar, boleh kata, dalam kata ukur kita kata, pemberi. Alright, pemberi. Contoh, apabila kita menjadi seorang yang kaya, itu juga adakah dalam Islam menuntut kita untuk menjadi kaya? Ini persoalan dia kan. Baik, kita tengok. Rasulullah SAW kaya tak? Rasulullah SAW menjadi kajian Jika salah tolong bagi tahu saya lah. PM. Kalau Rasulullah SAW waktu Rasulullah SAW kaya adalah waktu muda dia. Jadi Rasulullah memberi manfaat pada waktu tu. Ada mengatakan bahawa Rasulullah memiliki lebih 200 ekor unta. Bayang tengok tuan-puan. Dan Rasulullah pun dia ada bisnes import export. Kalau kita di Malaysia ni lah kan. Contoh, saya ada cawangan saya di Dubai. Kita menganggap orang tu bahawa orang tu sangat kaya. Betul? Jadi, dekat sini, kita perlu tak jadi kaya. Jika mana kita nak ubah untuk menjadi seorang penerima kepada orang pemberi, kita perlu untuk usaha jadi kaya. Okey? Jadikan kaya itu manfaat pada orang lain. Alright, baik. Seterusnya, apa manfaat kalau kita kaya? Kan? Nak jadi kaya lah, nak jadi senang lah apa semua. Alright. Yang pertama, kita boleh bayar zakat. Kita mampu untuk bayar zakat yang mana Islam menuntut dan mewajibkan perkara tersebut. Dan yang kedua, kita boleh banyak bersedekah. Kita jangan duk kisahkan berkenaan dengan dia ni duit banyak tapi tak sedekah. Yang tu elakkan lah. Tolong buang daripada persepsi kepala kita. Kepala otak kita ni kita kena buang daripada sifat tersebut. Kita tak tahu yang dia buat apa dengan duit dia. Kan? Dengan kekayaan yang dia ada. Alright. Baik. Yang ketiga. Sebenarnya kaya ini boleh menyatukan silaturahim. Adik-beradik kita. Boleh membantu especially keluarga kita. Nak ubah hidup keluarga kita. Baik. Ramai kita tengok ada yang pernah kata, Ustaz, saya dulu, siapa pernah dulu kan, saya Ustaz dulu makan nasi dengan garam saja. Ya Allah. Tuan-puan, saya pernah dengar daripada sahabat saya sendiri, area Sabah, maaf saya tak sebut nama, tapi cerita ini sahih. Dia pi Sabah tu, kan, penduduk dekat sana, waktu tu dia nak tengok orang tu lah. Dia jumpa orang yang mana dia masak Maggi dan masak nasi. Tuan-puan, kalau kita masak Maggi, makan Maggi, betul tak? Habis Maggi, kuah Maggi tu buat kuah nasi. Makan dengan nasi. Masya Allah, tabarakallah, tuan-puan. Tak cukup kaya lagi ke kita? Tak cukup senang lagi ke kita? Nak tak kita bantu orang-orang yang macam ni? Jadi, kalau kita ada persepsi untuk nak membantu, nak memberi manfaat kepada orang, dekat sinilah mulanya kita berfikir untuk menjadi seorang yang boleh bantu orang. Bukan dalam kaya dalam keadaan kufuran. Jangan kaya sampai tak ingat yang kita buat itu adalah dosa. Kena ingat dekat situ. Bukan beletiak. Nak bagi tahu. Sebab apa? Ramai yang beritahu. Tak apalah. Jiwa kecil. Faham? Jiwa kecil. Ramai anak muda sekarang macam tu. Dan tak semua. Alright. Dekat sini, kita pernah dengar tak? Waktu dulu kita susah kan? Siapa yang susah waktu dulu tolong komen. Betul atau tidak apa yang saya cakap ni? Kalau salah, tolong betulkan. Ada yang pernah sehinggakan seekor ikan kembung dibahagi 4 beradik.
Ada yang pernah macam tu. Saya dengar kisah ni. Kisah benar. Ha? Orang tu pun saya kenal. Jadi dekat sini, seekor ikan kembung dibahagi kepada 4 orang. Tuan-puan bayang tengok. Yang adik-adik ni dia ada nakal sikit. Dia nak kepak ikan kembung tu nak ambil letak dalam pinggan. Kena ketuk tangan sebab apa? Tak cukup nak makan. Bayangkan tuan-puan, kita dapat ubah kehidupan orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Panjang sikit video ni. Sebab apa? Ramai yang salah persepsi. Tak apalah Ustaz, sampai sekarang lah kita buat ala kadar sudahlah kan. Jadi, dekat sini nak bagi tahu anak muda sekarang tolong ubah hidup. Jadi daripada penerima kepada pemberi. Azam dalam diri kita nak jadi orang yang hebat, nak jadi orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Boleh ke boleh? So, yang mana baik ambil, yang mana tak baik letak tepi. Okey. Kalau salah tolong betulkan. Tulis je dekat komen pun tak apa, saya baca. Tulis tuan-puan pernah susah macam mana dan macam mana keadaan tuan-puan dulu. Boleh ke boleh? Alright. So, jangan lupa follow, kita bersahabat kerana Allah Ta'ala. Mungkin dalam satu di sana nanti kita berjiran di syurga. Amin ya rabbal alamin.